أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت شأن الله لهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam Angah, para pegawai Masjid Al-Badar, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kita semua, dapatlah sama-sama pada malam ini Allah membukakan pintu hati kita, diberikan kemudahan kepada kita, sehingga dapatlah sama-sama pada malam ini, alhamdulillah, kita melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pula kebaikan yang lain kepada kita, iaitu dapatlah kita menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa dirahmati Allah. Sebelum saya dan kita semua terlupa, marilah kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama mana aku berada di dalamnya kerana Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, pada malam ini insya-Allah kita menyambung pembacaan kitab Al-Arba'un Minan Nasaih Min Walidis Salih, himpunan 40 nasihat pelembut hati walidku yang soleh. Pada malam ini kita berada di nasihat ke-23. Bulan lepas, baru-baru ni kita baca 21 dan 22. Dan hari ni, malam ni insya-Allah kita baca 23, dan kalau sempat kita baca sampai 24. Tajuk nasihat pelembut hati yang akan kita baca pada malam ini ialah hakikat cinta Allah. Hakikat cinta. Telah berkata walidku hafizahullah ta'ala dalam nasihat pelembut hati, orang yang beramal mahukan pahala bererti dia masih belum mendapatkan cinta. Sekiranya dia sudah mendapat cinta, maka dia sudah tidak nampak syurga dan pahala. Dia hanya mengejar cinta, dia mahukan cinta. Cinta Allah jualah yang paling besar. Dalam surah Al-Bayyinah muka surat 45 ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan keikhlasan, ketaatan kepada Allah dalam menjalankan urusan agamanya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, ada di kalangan manusia orang-orang yang beribadah kerana nakkan sesuatu. Itulah kita. Kita beribadah kerana nakkan sesuatu. Ia dihitung sebagai ikhlas oleh ulama, tetapi ikhlas di peringkat bawah. Sebab apa solat duha? Katanya sebab saya nak dimurahkan rezeki. Sebab apa datang ke masjid? Sebab saya nak pahala. Sebab apa bersedekah? Kerana nak murah rezeki. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ada di kalangan manusia yang bila mana dia buat ibadah kerana dia nakkan ganjaran, dia nakkan sesuatu kebaikan, maka di level itu orang itu dihitung sebagai ikhlas. Tapi ikhlas di peringkat bawah. Ikhlas di peringkat bawah. Di sana ada orang yang melaksanakan ibadah ni kerana dia nak selamatkan diri daripada siksaan Allah. Sebab apa solat subuh? Dia kata wajibkan solat subuh. Pasal apa solat 5 waktu? Dah benda wajib. Kalau tak buat, dia kata kalau tak buat neraka. Satu solat, satu orang yang meninggalkan solat pun dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taraka as-salata 'amidan 'uzziba yawmal qiyamati huqban. Siapa yang meninggalkan solat satu waktu dengan sengaja, maka dia akan diazab oleh Allah selama satu hukum. Kata Nabi, satu hukum. Satu hukum itu bersamaan dengan 80 tahun.
80 tahun. Maknanya orang yang tinggalkan satu solat dengan sengaja, balasannya akan diazab selama 80 tahun. Dan kata ulama, bukan 80 tahun nak kita fahami hak kehidupan dunia ni, bukan. Tetapi 80 tahun mengikut kiraan akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah. Satu hari di hari kiamat itu bersamaan 1000 tahun. Maka 80 tahun 80,000 tahun maknanya. Allahu Akbar. Sebab tu kesian orang tak semayang ni. Kalau dia tak semayang, confirm neraka dulu, confirm lah. Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah atau kama qala. Yang pertama hak Tuhan tanya, semayang tak? Tak semayang, fail. Awal-awal ni kita fail lah. Maka orang tak semayang, balasan hak Tuhan bagi ataupun azab hak Tuhan bagi sangat dahsyat. Cuba bayangkan kalau dia tinggal satu waktu 80 tahun. Kalau dia tinggal 2 waktu, kalau dia tinggal 1 hari 5 waktu, kalau dia tinggal 1 minggu, kalau dia tak solat dari muda 20 tahun, berat. Maka dia kata, takut tu kena azab tu 80 tahun, 80,000 tahun tu. Maka dia solat sebab dia takut kena azab. Ada orang dia punya ibadat dia sebab apa? Sebab dia kata benda tu wajib. Sebab apa keluar zakat? Sebab wajib. Lepas tu tak sedekah pun kat orang, sedekah tak wajib. Lepas siapa sembahyang 5 waktu dah wajib, awak tak sembahyang sunat? Lah sunat kan. Jadi dia buat sebab wajib ya. Andai Tuhan kata tak wajib solat subuh tu, dia tak sembahyang dah subuh, dia bangun ke 10 lah. Kalau Tuhan kata wajib pun, kadang-kadang dia solat di akhir-akhir waktu, dekat matahari nak naik, 4-10 minit nak naik matahari tu, baru dia sembahyang. Maka di kalangan manusia ada yang buat ibadah kerana suatu kewajipan. Dan kita pernah sebut pada masa lalu, peringkat yang paling tinggi orang yang buat ibadah sebab dia dah cinta dengan Allah. Dia ibadah ni kalau kita mula-mula kita kena paksa. Lama-lama dia biasa. Sampai dia tak buat, dia rasa tak kena. Aku ni dia biasa main masjid, hari ni tak main masjid. Tiap-tiap malam main kuliah. Satu hari ustaz tak main kuliah, kita nak tahu nak buat apa. Nak pergi makan ke, nak balik rumah ke, tak jadi, tak, semua tak kena. Sebab benda tu dah jadi biasa. Lama-lama dia akan datang cinta. Cinta ni sampai satu tahap, kalau ustaz tak main kuliah pun dia pergi cari kuliah. Kalau ustaz tak mengajar pun dia pergi cari online tu. Jadi peringkat ikhlas paling tinggi kat tu lah. Dia buat sebab cinta. Tuhan, kalau Tuhan tak bagi syurga kat dia pun tak apa, dia dah, aku buat memang sebab aku ni dah takluk hati dengan Allah, dah mula cinta dekat Allah. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang beramal kerana nakkan pahala, ikhlasnya itu di parah yang bawah. Orang macam ni, bila-bila masa saja dia boleh tinggal amal. Bila-bila masa saja. Contoh, orang kata kadang, hang duk semayang sunat sekian tu, hang tahu tak hadis tu hadis dhaif tu? Dia kata, betul ke? Nak cari hadis sahih? Okeylah, tak apalah. Tapi maknanya dia buat amal tu disebabkan sesuatu tujuan yang dia nak. Contoh lain, orang kata hang buat amal tu ada pahala lebih besar daripada tu. Dia kata, betul ke hak mana? Hak tu. Maka dia buat amal tu, ditinggal amal ni. Orang yang dah cinta, selagi mana benda tu disebut sebagai fadail, walaupun hadis dhaif, benda fadilat ni boleh amal, cuma kita libat hujah. Dia tak tinggal amalan tu dan dia tambah amalan baru. Itu orang yang dah mendapatkan cinta. Dia bukan ditinggal amal, dia akan buat amal itu dan tambah amal baru.
Sebab dia dah, aku dah pilih hadis dhaif pun janji dapat pahala sudah. Benda fadilat, benda fadail ni ulama kata hadis dhaif pun tak apa, buat bila benda dapat pahala. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sekiranya dia sudah mendapatkan cinta, maka dia sudah tak nampak syurga dan pahala. Itu maksudnya peringkat ikhlas tinggi. Bani Israel, satu orang kita cerita pada masa lalu, satu orang di kalangan Bani Israel puluhan tahun beribadah kepada Allah, tiba-tiba malaikat kata, "Hei, aku nak bagi tahu, aku ni malaikat lah, utusan Allah. Aku nak khabar dekat hang, nak khabarkan kepada kamu, sembahyang kamu, ibadah kamu selama 80 tahun, Tuhan tak memasukkan kamu ke syurga." Baik juga kita waktu nak mati ke, waktu tua-tua ke, takut tu. Nak mati, na'udzubillahi min zalik, malaikat main beritahu. Dia kata apa? Amal yang hang buat selama ni Tuhan tak terima tau. Cuak kita 80 tahun mati, solat Tuhan tak terima, malaikat abang pening kat kita, pening kau. Tapi kalau orang tu ikhlas, dia kata biar api lah, hak Tuhan lah nak terima. Kadang aku nak campur urusan Tuhan pasal apa? Aku dah ibadah semampu mungkin, aku dah buat yang terbaik untuk dia, untuk aku. Aku buat ibadah bukan untuk tu. Kalau dia nak terima, dia nak tolak, itu hak dia. Aku nak campur, nak masuk campur hak dia pula, nak campur urusan dia pasal apa? Nah, ini orang yang telah mendapat cinta. Kok mana tak apa? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang dia kejar pada ketika itu adalah cinta. Sebab itu salah satu ilmu yang mengajarkan cinta ni adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia ajak cinta pada Allah. Peringkat pertama dia ajak kita buang sifat mazmumah. Dalam hati kita ni dia ajak pasal hati. Hati ni satu ya, tapi dalam tu penyakit, ada puluhan penyakit. Penyakit apa ni, dalam Quran Allah sebut penyakit ghil, penyakit itu, penyakit ni banyak disenaraikan oleh ulama. Ni siapa nak ajak buang penyakit ni? Hak kita tahu hasad dengki, sum'ah, apa ni, riak, ujub, takabur. Hak tu yang 5 tu kita tahu. Lebih dari itu lagi. Siapa nak ajak buang penyakit-penyakit ni? Tok guru ni hak depa dah ada pengalaman dengan Allah, ada pengalaman suluk, pengalaman mereka bermujahadah, dan mereka pernah berguru dengan guru yang bersambung gurunya sampai kepada para sahabat Nabi, sampai kepada Nabi. Dia tak ambil tengah jalan, dia tak reka amalan apa-apa. Dia punya sanad tu bersambung, sanad pendidikan tu, tarbiyah tu sambung. Maka rahsia tu turun sampai masuk kepada anak murid yang belajar tu. Maka bila dia ajak buang penyakit-penyakit tu, maka ketika tu dia ajarkan kepada kita untuk kita menambah cinta pada Allah, buang cinta kepada makhluk, buang cinta kepada dunia. Akhirnya jadilah kita orang yang zuhud. Maka orang zuhud Allah sayang. Itu ya, poin yang mudah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Bila kamu dah zuhud, zuhud ni dia tak akan main. Selagi mana kita ada penyakit-penyakit hati, dia tak akan main. Dia takkan basuh satu orang tu cinta dunia dan cinta Allah. Tak boleh. Kalau cinta dunia duduk dalam hati dia, cinta Allah keluar. Itu Nabi sebut izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud dunia, Allah sayang kamu. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Kamu suka pada dunia, suka pada manusia, kamu zuhud kepada manusia, tak minta pada manusia, maka manusia pula suka pada kamu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah perintahkan kepada kita ni beribadah ni dengan mukhlisina lahuddin, benar-benar ikhlas. Maknanya kita kena usahakan ikhlas kita. Ikhlas pun kena selalu kita tajdid. Bukan kata tadi mai masjid tadi dah ada ikhlas dah, lepas tu kira okey lah. Tak okey, kena tajdid. Tu panggil tajdid niat. Kita main masjid, sampai masjid tajdid niat lagi.
Dia ada tajdid wudu, ada tajdid niat, supaya kita dapat pahala yang sempurna. Ada orang dia nak pergi mana pakcik? Nak pergi masjid lah. Baguslah nak niat nak main masjid, nak buat ibadah. Tapi tengah semayang, dia ada niat lain. Dia kata aku ni karaoke musim-musim Covid ini boleh main solat jemaah karaoke dia main masuk penyakit-penyakit tu. Aku ni kira paling okey hujan-hujan pun boleh main. Aku ni kira okey motor buruk pun sampai masjid ni, tak kena mengenal dengan siapa ni, saya bagi contoh saja. Maka dia masuk penyakit-penyakit tu. Sebab tu kena tajdid. Tuhan, aku tak mau benda-benda tu aku buat kerana Allah. Tajdid niat, tajdid lagi. Sebab kita, hak Tuhan tengok hati Tuhan tak tengok hak lain. Hak lain tu memadai dengan sah solat, cukup. Hati Tuhan nilai. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu cinta kepada Allah ni kita kena minta. Kita kena minta agar kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Sebab apa? Sebab kalau kita tak minta, kita jadi macam robot, tidak seperti orang beriman. Robot ni dia buat satu benda tapi tak ada perasaan. Ada satu robot tu nama dia Sofia. Apa Sofia makcik? Dia robot betul. Tapi sampai tuan dia buat dia tu, saya ingat dekat negara Arab mana tau. Sampai tuan dia buat dia, tuan dia suka dekat dia, tuan dia kahwin dengan dia. Sofia ni dia punya cakap macam orang. Tanyalah soalan apa pun dia jawab. Punya hebat teknologi hari ni. Tapi dah kata robot, dia takkan, yang kata manusia ni sebaik-baik penciptaan, ahsanul khaliqin, sebaik-baik penciptaan. Dia tak boleh pergi ke tahap sampai sama level dengan manusia, tak boleh. Sampai ada rasa marah, ada rasa sayang, tak boleh pergi. Boleh buatlah teknologi apa pun, tapi kalau nak bertambah sayang dekat Tuhan dia dah, dia tak boleh pergi. Maka kalau kita buat ibadah tak ada perasaan sayang kepada Allah, ketika itu kita macam robot lah. Semayang, buat benda yang diperintahkan, tapi tak ada menambah rasa cinta kepada Allah. Sebab itu kena minta Allah sayang kita, kita sayang Allah. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah redha kita, kita redha dia. Para sahabat Nabi, amal tara mana pun mereka, sikit tara mana pun amal mereka, Allah dah jamin dah, Allah dah redha depa ni. Sebab depa ni golongan yang termasuk sahabat, dah redha kita. Tuhan tak sebut tu. Maka sebab itu Nabi Allah Daud ajak satu doa kepada kita. Nabi Allah Daud ajak satu doa kepada kita. Doa ni supaya kita sayang pada Allah, Allah sayang pada kita. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni. Boleh ikut saya ke? Boleh insyaAllah. Boleh hafal. Tak boleh hafal, kita tengok rakaman. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Tahu tu cukup. Panjang lagi doa dia. Poin dia tu. Ya Allah, aku mohon kepada kamu cinta kamu. Sebab yang kata cinta Allah ni Tuhan tak bagi secara gampang. Dia bagi kepada orang yang terpilih. Bila kita tak minta, Tuhan bagi ke orang yang minta. Kita tak minta, Tuhan tak bagi. Sebab tu semayang ni dia kena paksa. Kadang-kadang dia main satu ujian, dia gagal nak semayang jemaah. Ni sebab tak ada cinta. Bila ada cinta, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang sayang, orang yang cinta ni, dia akan sentiasa taat kepada yang dicintai. Kok mana tak apa? Maka itu doa kita nak cinta Allah. Sebab apa risiko tak dapat cinta Allah ni? Risikonya kita akan dapat cinta selain Allah. Habis
Dah kamu tak mau minta cinta Allah, Allah bagi kamu cinta kepada dunia. Tu kamu nak sangat ambil lah. Maka cinta Allah kena minta. Kau tak minta, Tuhan tak bagi. Buat amal macam robot, tak ada bertambah cinta, bertambah kasih pada Allah, tak ada. Maka kita kena minta cinta. Baik. Jadi subhanallah, bagaimana kita nak dapatkan cinta Allah? Yang pertama, kita kena hitung nikmat dia. Sebab apa? Sebab kita akan sayang kepada sesuatu ataupun seseorang ataupun satu zat itu setelah kita kenal. Macam mana kita boleh sayang kepada mak kita? Sebab kita kenal mak kita. Orang ni tak sayang mak kita sebab dia kenal mak dia, dia sayang mak dia. Aku kenal mak aku sayang mak aku. Gitu. Macam mana kita boleh sayang kepada anak kita? Sebab itu anak kita. Kita kenal dia. Kita daripada kecil lagi, kita susah payah nak melahirkan dia. Kita kenal dia, maka datanglah cinta. Dengan cinta. Sebab itu satu orang raja Yamamah, dia kata kepada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, dulu masa aku tak kenal kamu, kamulah orang paling aku benci. Lepas aku kenal kamu, kamulah orang paling aku cinta. Wahai Muhammad, dulu aku paling benci sekali, sebelum aku kenal kamu, yang paling aku benci sekali negara kamu Madinah. Sekarang selepas aku kenal kamu, yang paling aku suka negara kamu Madinah. Tempat Nabi hidup, tempat tersebarnya dakwah Nabi, dan tempat dikebumikannya Nabi. Dan katanya, wahai Muhammad, sebelum aku kenal kamu, kata dia, agama kamu yang paling aku benci. Sekarang selepas aku kenal kamu, agama kamu yang paling aku sayang. Maka kita kena hitung nikmat Tuhan. Bila hitung nikmat Tuhan ni, satu orang tadi saya kuliah duha tadi di Sungai Petani, ada satu orang mai kat saya, satu orang makcik mai kat saya. Dia kata, Ustaz tolong doa kat sepupu saya. Dia kata, doa kat sepupu saya Ustaz, pasal apa makcik, ada apa? Dia kata, Ustaz, dia ni dulu kerja bank. Lepas tu, bila mai satu masa, dia pun jenis panah baran lah. Kita panggil, apa panggil? Pongoi. Orang tak mahu pekerja macam tu. Dah kali dia kena buang. Anak 3 ke anak 4 kena buang. Bila dia kena buang, dia stres. Aduh, dia stres sangat-sangat sampai dia tak sembahyang. Makcik tu kata, Ustaz, dah 8 tahun dia tinggal solat Ustaz. Tolong doa dekat dia Ustaz. Tuan-tuan, ni orang tak reti nilai nikmat Tuhan. Nabi Allah Ayub ni, Allah Ta'ala uji dia dengan sakit selama 18 tahun. Pendekkan cerita, dia sebelum dia sakit tu, dia Nabi Allah jutawan. Nabi jutawan. Dia punya usaha tanaman dia, berekar-ekar tanah dia. Dan ada pekerja, ribuan orang pekerja dia. Rumah dia besar, isteri dia ramai, anak dia ramai. Nabi Allah Ayub. Satu hari Allah Ta'ala uji dia. Rumah dia runtuh. Bila rumah dia runtuh, anak-anak dia mati depan mata kepala dia. Dia tengok anak-anak dia 14 orang tu mati depan kepala dia. Ya Allah, beratnya ujian. Dia sabar. Lepas pada tu, tanaman-tanaman dia ni, datang binatang daripada mana menghancurkan seluruh tanaman dia. Akhirnya rosak semua tanaman dia. Ya Allah, beratnya ujian ni. Akhirnya pekerja-pekerja dia lari. Habis ya? Mai bini dia, berapa orang bini dia, semua tinggalkan dia. Duduk dengan dia seorang ya. Yang duduk dengan dia seorang ya. Tak cukup dengan tu, diberikan Allah dengan satu ujian penyakit yang luar biasa. Penyakit dia itu penyakit gatal sopak satu badan ni, sehingga kan mengerikan orang yang lihat. Orang tengok tu, dia ada juga orang sakit sampai tahun ni. Orang tengok pun takut. Pendekkan cerita, 18 tahun dia hidup macam tu, sampai bini dia tak ada
Abang kita nak makan apa, tak ada benda nak ni, nak makan ni abang. Bini dalam satu riwayat sebut jual rambut. Jual rambut ni, siapa nak beli ni? Orang beli makan dengan duit tu. Tapi hak kata bini ni, dia tengok Nabi Allah Ayub, abang, saya duk tengok abang tak pernah doa kat Tuhan pun. Ujian Allah bagi kat abang ni banyak, berat, orang tak mampu tanggung, tapi saya tak pernah tengok abang doa pun. Pasal apa abang? Dia kata dekat bini dia, boleh abang tanya sikit tak? Boleh. Abang kena ujian ni berapa tahun? 18. Abang sihat berapa tahun? 80 tahun. Kata Nabi Allah Ayub, aku malu nak minta pada Allah. Tu. Nak cerita kata apa? Ujian kita ni nak dibandingkan nikmat Tuhan. Ya betul lah hang hilang kerja, tapi anak hang masih hidup kan? Betul lah hang hilang kerja, tapi hang masih hidup. Bini hang tak tinggalkan hang, keluarga hang tak tinggalkan hang, rumah hang masih ada, kereta hang masih ada, mata hang boleh tengok, mulut hang boleh tengok. Satu ujian Tuhan mengalahkan seluruh nikmat Tuhan ni, hang faham kot mana? Orang yang Tuhan bagi ujian macam tu sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh. Ista'inu bis sabri was salah. Tuhan kata minta pertolongan kepada Allah dan solat. Kau tinggal solat. Tuan-tuan, InsyaAllah kita azan dululah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi Muhammadan al-wasilah wal fadilah wal ba'th wal maqam al-mahmud al-mahdi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab itu tak ada istilah tak dapat petunjuk. Bila kita tanya lagi, kita tanya satu orang tu, kenapa tak pakai tudung?
kenapa tak pakai, kenapa tak berhijab? Dia kata tak sampai seru, dia kata. Pasal apa tak semayang? Dia kata tak sampai taufik hidayah lagi. Nanti sampai saya semayang. Pandai cakap pun pandai-pandai. Dia tak ada istilah orang tak sampai seru. Tak ada istilah orang tak dapat taufik, tak ada. Sebab yang kata Allah, dia bagi taufik kepada seluruh manusia. Kamu nak ambil ke tidak? Kalau kamu ambil, maka Tuhan golongkan kamu orang yang menerima taufik. Allah sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh nakkan petunjuk kami bagi. Tuhan nak tengok kamu nak tak? Kamu nak minta tak taufik ni? Nak dah. Ada satu orang tu, tukang gunting rambut. Dia duduk gunting rambut kawan tu. Kawan ni dia talah, dia bagi pala kawan tu duduk gunting rambut dia, tak apalah. Tengah-tengah tu dia pun sembang. Hak tukang gunting rambut ni kata, dia kata, Tuhan ni tak adil loh. Hak kawan tu gunting rambut dia kata, sudah. Pasal apa kata macam tu? Dia kata kalau Tuhan adil, mesti Tuhan bagi semua orang kaya. Kenapa kawan tu miskin, kawan tu kaya, kawan ni sakit, kawan ni sihat, kawan ni dapat anak, kawan ni tak ada anak? Kalau Tuhan tu adil, Tuhan bagi sama rata. Kawan ni bela, kok mana aku nak jawab ni? Diam je lah dia, tak ada je lah. Nak jawab tak kena. Dia pun habis gunting rambut. Okey, berapa ringgit? RM6.50. Ambil ya, bayar. Keluar daripada kedai gunting rambut, satu orang gila, rambut pabai panjang, duduk depan kedai gunting rambut. Kawan ni tengok-tengok, panjang, busuk, orang gila kan. Oh, dia dapat idea. Alhamdulillah dapat ilham. Dia bagi suruh balik. Dia kata, Tuan, tadi kita sembang tajuk apa tadi? Dia kata, tak, Tuhan ni ada ke tak ada? Kalau ada, kenapa tak adil bagi orang ni sakit, orang ni sihat, apa semua? Orang ni dapat anak, orang ni tak dapat anak, orang ni gaji besar, orang ni gaji kecil. Dia kata macam ni. Dia kata, saya rasalah dekat dunia ni tak ada tukang gunting rambut, dia kata. Kalau ada, orang gunting rambut ni tak adil. Dia kata, lah ni saya gunting rambut ni, tadi kan saya gunting rambut kamu. Oh, ada lah, ada. Awak kata macam tu. Kalau ada pun orang gunting rambut ni tak adil. Sebab apa kata macam tu? Dia kata awak lah tukang gunting rambut ni. Dia kata kat kawan tu, kalau tukang gunting rambut ni adil, dia akan bagi semua orang-orang dekat luar tu rambut sama panjang. Tak ada orang rambut macam orang gila, tobat apa semua ni. Dia akan gunting rambut kawan tu sekali. Dia kata, lah macam mana nak buat? Dia kata, mereka tak main minta kat aku. Kalau mereka main kedai aku gunting rambut mereka ni, mereka duduk lepak kat luar. Mereka tak main kedai aku. Kalau main pun kadang-kadang nak suruh gunting pattern tu, gunting pattern ni. Maka kawan tu kata, itulah jawapan dia aku nak bagi dekat hang. Tuhan ni dia ada, dia adil. Tapi sejauh mana orang nak minta dekat dia? Orang ni dia kata, saya tak ada duit, saya miskin, saya apa semua. Hang minta tak dekat Allah? Hang buat perbaiki hubungan hang dengan Allah tak? Orang tu kata, saya sakit, hang minta tak kesembuhan dari Allah? Orang tu kata, saya tak dapat petunjuk, hang minta tak petunjuk dari Allah? Itu jawapan dia. Tuhan bagi taufik pada semua orang. Tapi sejauh mana kita nak minta taufik dari Allah? Maka Allah akan pilih kita, golong kita di kalangan orang yang menerima taufik dengan penilaian mujahadah kita nak dapat taufik tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang pertama, kalau kita nak mencintai Allah, kita kena banyak hitung nikmat Tuhan. Kalau satu Tuhan bagi ghalat pada satu sudut, 1000 sudut Tuhan bagi penuh kat kita. Kalau kereta kita rosak, okeylah, dah lama dah guna kereta tu. Kalau anak kita seorang gaji tak boleh, buat macam mana Tuhan? Semua lain gaji boleh. Ni hak seorang tu hak kita nak salahkan Tuhan.
Hak lagi 8 orang Tuhan bagi kat kita, kita tak pernah puji dia pula. Sakit setahun, 2 tahun, oh salahkan Tuhan. Kenapa orang lain tak sakit macam aku Lah hang sihat 80 tahun Tuhan bagi. Hang sihat 30 tahun Tuhan bagi. Setahun pun hang nak mungkit nak kata Tuhan tak adil. Tuan-tuan, maka hitung nikmat Tuhan, baru kita rasa Tuhan, aku ni susah-susah, aku ada lagi orang susah dari aku. Aku tak boleh makan, tak ada duit nak makan ni, kira okey lah. Orang lain sampai mati keturunan dia tak makan. Ni bukan benda asing di luar negara tu. Negara perang semua anak mati kelaparan, kebuluran. Aku tak sampai tahap tu lagi. Setakat tak makan 2 hari. Apalah sangat. Hitung macam tu. Baru kita kata, lega, banyak nikmat Tuhan hak Tuhan tak buang dari aku. Maka hitung nikmat Tuhan. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kita nak mendapat cinta Allah adalah dengan kita buat benda sunat banyak, buat benda fardu bagi betul. Buat benda fardu bagi betul. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, kata Allah dalam hadis qudsi, tidak ada amalan yang paling aku suka melebihi amalan yang aku telah fardukan kepada mereka. Mereka buat, aku sangat sayang. Jaga sembahyang bagi elok, jaga zakat bagi elok, sampai kalau orang tu buat benda fardu pun layak masuk syurga. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kalau aku buat benda fardu ya, buat apa yang Allah suruh ya, dan wa ahlaltul halal wa haramtul haram, menghalalkan benda halal, mengharamkan benda haram, adkhulul jannah, adakah aku layak masuk syurga? Nabi kata layak, walaupun hang tak buat benda sunat. Sebab tu ada orang ni, dia sedekah bukan main banyak, tapi tudung tak pakai. Hang nak apa sedekah tu? Allahu Akbar, ni sedekah 30,000, 40,000, 50,000, tudung tak pakai. Hang nak apa sedekah tu? Pakai tudung dulu baru sedekah. Benda wajib lebih Allah sayang daripada kamu buat benda sunat. Banyak mana pun tak boleh lawan. Hang sedekah 70,000, 80,000, hang kena zakat RM2,000. Zakat RM2,000 Tuhan lebih sayang. Sebab tu benda wajib. Hak sedekah banyak-banyak ni tak wajib pun. Maka jaga benda fardu, jaga benda wajib. Yang ketiga, lakukan ibadat sunat. Bila kata buat benda wajib semayang, maka buat juga semayang sunat. Bila kata zakat adalah wajib, buat juga zakat sunat, itulah sedekah. Allah sebut dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba itu sentiasa berusaha nak mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan ibadat sunat, kata Allah, sampai satu tahap aku akan sayang dekat dia. Aku sayang dekat dia. Aku sayang dekat dia. Tuan-tuan, kita tengok sahabat Nabi ya. Ibnu Mas'ud dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak berapa kewajipan khatam Quran sehari, 1 bulan? Rasulullah Nabi kata, kena khatam sebulan sekali. Syahr, khatam sebulan sekali. Berapa ramai kita khatam sebulan sekali? Dia kata, Rasulullah, saya mampu khatam 1 hari 3 kali. Nabi kata, tak payah. 1 bulan khatam sekali. Ibnu Mas'ud minta tu, ya Rasulullah, saya boleh ya Rasulullah. Rasulullah kata tak payah. Nak cerita kat kita, walaupun benda tu Nabi tak bagi, tapi sahabat ni dia nak buat benda yang lebih daripada apa yang wajib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Apa kelebihan kita dicintai Allah? Apa kita dapat? Kita duk faham 1 jam ni bab cinta Allah ni. Apa kelebihan kita dapat kalau kita dicintai Allah? Tuan-tuan, tanya diri tuan-tuan, apa kita dapat kalau kita ada orang dalam mana-mana jabatan? JPJ, nak pergi JPJ, queue panjang dah. PKP tu main orang pakat serang JPJ, nak serang, maksudnya nak buat urusan lah, panjang. Kita ada orang dalam, mudah nak urusan kita. Assalamualaikum, saya nak main buat urusan hari ni. Loh, boleh pakcik, boleh. Potong semua duduk dalam tu.
Saya berapa kali buat urusan macam tu. Alhamdulillah ada je orang main kuliah saya. Dia kata, Ustaz saya ni pengarah GPT Ustaz. Apa-apa Ustaz beritahu saya. Alhamdulillah, makcik minta nombor. Minta terus. Jabatan Agama Islam, orang dalam. Saya duduk rapat dengan syekh-syekh sana kan, dalam jabatan. Saya mesej syekh tu, Syekh, Tuan Syekh, saya nak buat urusan ni. Ha, main masuk dalam terus. Orang lu beratok, lu tekan nombor, masuk dalam terus. Apa kita dapat kalau kita disayangi orang yang paling kaya di Malaysia? Macam-macam lah kita akan dapat. Allah setakat nak buat masjid badar tambah berapa pakcik? Berapa? Sejuta apalah sangat. Orang paling kaya di Malaysia, juta tu di pejabat tak. Apa kita dapat kalau kita disayangi orang yang paling digeruni di Malaysia? Semua orang takut dengan dia, semua orang gerun dengan dia. Dia punya kekuatan dia pada sudut organisasi dia, pangkat dia, orang hebat. Orang semua takut dengan dia, tapi dia sayang kat kita. Maka itulah umpama orang yang akan dapat bila mana disayangi Allah. Dia minta apa? Tuhan, aku nak kaya ya Allah. Tuhan bagi kaya. Ya Allah Tuhanku, aku nak kahwin Tuhanku. Tuhan percepatkan jodoh dia. Tuhanku ya Allah, anak aku ngaji tak boleh, bagi ngaji cerdik wahai Allah. Allah bagi. Wa in sa'alani a'taitu, kata Allah, kalau dia minta aku bagi, aku tak kira aku bagi. Tuhan yang Maha Pemurah dia kata aku bagi. Wa la in ista'adzani la u'idanna, kalau dia kata ya Allah Tuhanku, aku ni nak cerita wahai Allah, nak pi buat urusan dia ustaz, tapi ada roblok dekat tengah jalan ya Allah. Macam mana aku nak buat ni ya Allah? Pemudahkan urusanku. Tuhan mampu jalan sampai depan kawat, depan polis semua ni. Polis tak tengok, dia tengok orang lain. Mai. Ya Allah, alhamdulillah, selamat. Ya Allah Tuhanku, ada orang nak ania aku ya Allah, jauhkan dia daripada aku. Allah hancurkan orang tu. Wala in ista'adzani la u'idhanah, minta lindung dari Allah, Allah lindung dia, Allah bantu dia, jauhkan dia dari musibah. Itu kelebihannya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tonton 5 minit lagi sikit kita nak habiskan tajuk ni. Maka tanda Allah sayang kepada seseorang itu diberikan ujian. Bila Tuhan beri ujian kat kita, tu dia dah mula sayang dah kat kita tu. Dia dah mula sayang kat kita. Sebab tu tadi kawan tadi kena ujian jauh dari Allah, tak faham ke apa? Tuhan bagi ujian sepatut kamu kena dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Tuhan bagi kita COVID lah apa semua bagai ni, kita kena makin dekat dengan Allah. Ni Quran tak baca sebulan, relax, bacalah banyak sikit. Tak sedekah 1 bulan, tak sedekah, relax, niat tingkatkan sedekah tu. Dengan ujian Tuhan bagi, Tuhan nak sayang kat kita. Ni Tuhan bagi ujian, masjid pun dah buka, boleh mai dah walaupun sembahyang jarak-jarak, tak mai. Apa kes kamu ni? Tuhan bagi ujian untuk kamu dekat, kamu makin jauh. Bahkan Tuhan dah bagi peluang boleh main masjid, pun tak main juga. Dia nak apa? Berapa tahun lagi hak kita perlu nak dekatkan diri dengan Allah, kalau tahun ni kita belum mendekatkan diri dengan Allah, sedangkan Tuhan dah buka banyak jalan kebaikan kepada kita. Tuhan bagi ujian. Walaupun dikatakan COVID ni orang buat, ala kulli hal Allah Ta'ala yang takdirkan. Kekuasaan itu tertakluk pada kekuasaan Allah. Maka nak cerita kata ujian Tuhan bagi, itu tanda Tuhan sayang. Sebab itu sahabat Nabi kan, bila Tuhan tak bagi ujian kat mereka rasa tak senang. Sayyidina Ali, bila tu rasa serba tak kena, sihat elok tapi tak tenang. Kenapa kau tak tenang wahai Sayyidina Ali? Dia kata, aku bulan ni tak sakit langsung. Akhirnya Sayyidina Ali diberi ujian oleh Allah, demam beberapa lama. Waktu tu dia akan meningkatkan ibadat kepada Allah. Sebab dia kata Tuhan dah sayang kat aku. Kadang kita sihat kita kata Tuhan sayang, kita silap. Bila kita sihat kita kata Tuhan sayang, bila kita kaya kita kata Tuhan sayang. Siapa orang paling sihat dan paling kaya lebih dari Fir'aun dan Qarun? Nak kata Tuhan sayang kat mereka? Maka ujian Allah itu adalah tanda Allah sayang. Siapa orang paling berat ujian nak dibandingkan dengan para rasul? Maka
Pertama, tanda Allah sayang diberi ujian. Yang kedua, diberi taufik dan hidayah. Diberi taufik dan hidayah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa makna hidayah? Hidayah ni dia adalah petunjuk Allah yang mendekatkan seseorang kepada hakikat kebenaran. Petunjuk Allah yang mendekatkan seseorang dengan hakikat kebenaran. Lepas tu kita sebut tadi, tak ada istilah tak sampai taufik, tak sampai hidayah ni. Tuhan bagi dah kepada semua. Hang nak ambil ke tak? Beri semua orang dapat duluan. Tak tahulah ni apa dia lah. Hang nak minta tak? Bantuan BH apa tu? BH 40 kan? Semua orang layak dapat. Hang nak minta ke tak? Kalau hang ada syarikat, syarikat pun cara syarikat. Ala kuliah semua orang layak dapat. Nak minta ke tak? Tak minta tak dapat lah. Tapi semua orang kerajaan nak bagi. Itu umpama dia. Tuhan bagi dah ni taufik daripada semua ni. Masjid kiri kanan, orang baik kiri kanan, orang Islam kiri kanan. Hang nak kata apa? Tapi kita sendiri yang tak minta. Maka adapun taufik adalah bimbingan Allah yang mendekatkan seseorang kepada hakikat kebenaran. Sebagai contoh, kita nak main masjid. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kita nak pergi masjid, ataupun kita nak pergi satu tempat, kita tengok signboard. Oh, nak sampai dah. Nak pergi mana? Nak pergi Alok Mengkudu. Tengok signboard Alok Mengkudu, corner kanan, corner kiri, corner kanan, corner kiri. Itu nama dia taufik. Tuan-tuan, itu nama dia hidayah. Itu nama dia hidayah yang mendekatkan seseorang kepada hakikat kebenaran. Adapun taufik ni, kita dah sampai dekat separuh jalan, kita kata, kok mana rumah maklum aku? Atau dekat Alam Kudu ni, tiba-tiba maklum kita main naik motor. Lah, hang duk kat nak pergi mana? Nak pergi rumah maklum, awak tak call. Baru nak call tengah maklum sampai. Maklum kata, hang mai ikut maklum, mai ikut maklum. Kita pun ikut, dah sampai kat rumah. Itu nama dia taufik. Maka taufik dan hidayah ni saling perlu, saling diperlukan. Kalau dapat taufik saja pun tak boleh jadi baik. Dapat hidayah saja pun tak boleh jadi baik. Dia kena taufik dan hidayah. Kalau jadi dapat hidayah saja, dia akan jadi orang yang kuat berangan-angan. Nak jadi baik, nak jadi baik, nak jadi baik. Tak jadi baik. Kalau dapat taufik saja, tak dapat hidayah, buat baik hari ni dia sedekah RM500. Setahun 2 tahun tak sedekah. Itu dapat taufik saja, hidayah tak dapat. Tapi dapat hidayah dan taufik, istiqamah. Tuan-tuan. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai tazkirah kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.